Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam Jumaat yang penuh berkat untuk anda penonton setia wanita hari ini. Kami kembali untuk hari Jumaat tanggal 12 Januari 2023. Apa khabar anda di rumah? Mungkin hari ini hari Jumaat penuh dengan perancangan untuk sesi keluarga. Untuk esok di hujung minggu kan, apa pun kami harapkan untuk anda terus cakna dengan cuaca dan juga keselamatan untuk seisi keluarga. InsyaAllah. Dan juga mungkin buat ibu-ibu di luar sana yang sedang pun sibuk menyiapkan kata orang makan tengah hari, kejap lagi anak nak balik sekolah, kejap lagi suami mungkin singgah di rumah untuk menjamu selera. Kami doakan apa sahaja urusan anda dipermudahkan dan mungkin juga Fatin kepada penonton-penonton kita yang mungkin menyambut hari jadi hari ini, yang menyambut ulang tahun dan sebagainya, mungkin hari-hari dan juga tarikh istimewa buat anda, kami doakan apa sahaja yang anda hajatkan semuanya dimakbulkan insya-Allah. Ya, apa yang penting kena ukir senyuman untuk hari Jumaat ni. Jangan stres-stres, jangan ada tekanan sebab kita kena laluinya dengan tenang. Dan apa pun kita nak kongsikan sedikitlah antara perkembangan cuaca yang berlaku sehingga semalam. Kalau boleh kita kongsikan di Pahang yang mana 2 PPS telah pun dibuka, bukan sahaja Pahang, Syira. Tetapi juga di Johor, kalau boleh saya kongsikan sedikit, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, telah pun mengeluarkan amaran hujan berterusan pada tahap buruk pagi ini, membabitkan beberapa daerah di Pahang dan juga Johor sehingga hujung minggu nanti, iaitu pada Ahad inilah. Dan amaran itu juga boleh menyebabkan keadaan banjir di 2 negeri itu lambat surut, Fatin. Dan apa pun untuk anda penonton dan juga masyarakat di luar sana yang mungkin terkesan akibat bencana banjir ini, sama-sama untuk kita terus cakna dan juga terus mengikuti portal-portal bencana supaya kita dapat ramalah apa kegiatan ataupun tindakan yang ingin kita lakukan tu bersesuaian atau tidak dengan cuaca. Betul tu Fatih, dan kita juga perlu lebih cakna mengenai apa sahaja arahan yang mungkin akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Mungkin juga amaran-amaran perpindahan dan juga sebagainya. Dan juga untuk warga Sarawak, mungkin sedikit lagi info yang boleh saya kongsikan, yang mana Jabatan Meteorologi Malaysia turut mengeluarkan tahap waspada dijangka berlaku di beberapa daerah di Sarawak, iaitu membabitkan di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sariki dan juga di Mukah. Jadi anda yang mungkin berada di kawasan-kawasan ini untuk terus, sebagaimana yang Fatin katakan, untuk terus lebih cakna dan juga berwaspada dengan keadaan sekeliling anda. Ya, betul tu. Sama-samalah kita untuk ingatkan antara satu sama lain. Dan hari ini hari Jumaat, berbicara mengenai hikayat perkahwinan, Syira. Ada satu perkhabaran yang mungkin kita nanti-nantikan berkenaan dengan istiadat perkahwinan diraja. Kalau mungkin saya nak berpantun sedikit, boleh ya? Silakan. Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat Laksmana bermain radat. Senyum-senyum, jangan tak senyum, sempurna sudah segala adat. Itu dia Fatin jual pantun untuk saya. Saya tak dapat nak beli Fatin, tapi saya nak kongsikan juga seluruh dunia sebenarnya, rakyat Brunei dan juga negara-negara di sekeliling menantikan istiadat gilang gemilang yang telah pun berlangsung perkahwinan diraja, yang mana Pangeran Muda Abdul Matin Bolkiah dan juga pasangannya Yang Mulia Dayang Anisha Rosnah telah pun selamat diijab kabulkan dengan sekali lafaz. Alhamdulillah, dalam istiadat majlis akad nikah diraja sekitar jam 2 petang semalam, Fatin. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit lagi, majlis ini berlangsung dengan penuh istiadat Brunei di Masjid Omar Ali Saifuddin di Bandar Seri Begawan dan turut berkenan disaksikan oleh Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah serta kaum kerabat diraja. Ya, dan ingin kita kongsikan juga antara kronologi yang mungkin memberi manfaat dan juga pengetahuan untuk kita. Pada tanggal 7 Januari lalu, pada hari Ahad, telah pun selesai majlis istiadatnya, dan juga 8 Januari Isnin, majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga. Pada 9 Januari, hari Selasa hari itu, majlis istiadat menghantar tanda diraja dan pertunangan diraja, serta majlis istiadat menerima tanda diraja dan pertunangan diraja. Dan untuk 10 Januari, iaitu pada hari Rabu lalu, iaitu majlis istiadat berbedak pengantin diraja
11 Januari Khamis, Majlis Istiadat Akad Nikah Diraja telah pun sempurna. 14 Januari hari Ahad akan datang ini juga Majlis Istiadat bersanding pengantin diraja. Seterusnya ini akan diikuti dengan pengantin diraja diarak sekeliling Bandar Seri Begawan. Manakala 15 Januari pada hari Isnin dan juga pada hari Selasa 16 Januari bakal berlangsungnya Majlis Persantapan Diraja serta Majlis Istiadat membaca doa selamat dan juga menutup gendang jaga-jaga. Dan kita nak kongsikan juga berkenaan dengan pakaian sewaktu khatam Al-Quran, yang mana Majlis Khatam Al-Quran yang mulia Dayang Anisha telah diadakan pada 3 Januari hari itu dengan mengenakan busana yang dipakai oleh Yang Mulia Dayang Anisha pada Majlis Khatam Al-Quran adalah rekaan daripada pereka fashion Malaysia, Syirah, iaitu Teh Firdaus. Busana tersebut direka menggunakan songket Brunei yang berwarna putih dengan motif bunga penuh. Jadi antara informasinya yang boleh saya banggakan juga ni, Teh Firdaus merupakan graduan dalam bidang reka fashion dari Universiti Teknologi Marak UiTM Seri Iskandar, Perak, di mana saya ambil diploma di sana. Kita bangga menjadi apa kata orang antara inilah dia produk-produk UiTM di sana. Betul. Okey, baik, kalau boleh saya kongsikan juga sedikit mungkin latar belakang mengenai pasangan pengantin diraja ini, yang mana Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin ada juga dikenali sebagai Prince Martin of Brunei ataupun Putera Martin, adalah anak ke-10, anak anda ke-10 kepada Sultan Hassanah Bolkiah, dan juga baginda menggemari sukan polo, bola sepak, boxing dan juga scuba, Fatin. Beliau baginda turut mewakili negaranya dalam sukan polo di Sukan Asia Tenggara pada 2019, merupakan seorang pencinta haiwan dan juga merupakan graduan ijazah sarjana sastra dalam pengajian antarabangsa dan diplomasi daripada School Oriental and African Study University of London. Lulus sebagai kadet di Akademi Tentera di Raja Sanders. Okey, dan juga buat pasangannya mungkin sedikit latar belakang dari Yang Mulia Dayang Anisha Rosnah pula. Merupakan ini dia menarik, merupakan cucu kepada penasihat Sultan di negara Brunei Darussalam yang berhormat Pehin Datuk Awang Isa Awang Ibrahim. Datuknya juga, Fatin, merupakan seorang menteri iaitu golongan pembesar diraja dengan gelaran Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakri Diraja. Dan juga untuk pengetahuan semua juga penonton-penonton, abang kandung Anisha iaitu Daniel Din Isa Kalabik merupakan sahabat rapat kepada putera Martin. Anisha juga adalah seorang graduan dari universiti di England dan juga katanya gemar memasak. Wow, seronok je dengar. Dan itu antara kronologi yang ingin kami kongsikanlah berkenaan dengan istiadat perkahwinan diraja. Kita doakan agar segalanya dipermudahkan, insya-Allah bahagia hingga ke jannah, dan juga sama-sama untuk kita mengikuti ada beberapa lagi istiadat yang bakal dilangsungkan sehingga 16 Januari nanti. Betul tu, Fatin, dan menerusi istiadat-istiadat yang berlaku ini juga kita dapat lihat kita dapat dengar sebenarnya beberapa perkara ataupun beberapa terms yang kali pertama sebenarnya ada di antara kita yang mungkin dengarkan. Antaranya banyaklah, Fatin, kita nak ni. Banyak untuk kita pelajari istiadat diraja ini. Dan juga, Fatin, kita bercakap mengenai perkahwinan, pastinya kita dalam setiap perkahwinan itu kita mengimpikan mungkin zuriat dan juga keluarga yang bukan sahaja bahagia tetapi juga yang sihat sentiasa. Dan untuk itu ada sesuatu yang mungkin Fatin nak kongsikan. Betul, bercakap mengenai sihat dan juga terhindar daripada segala penyakit. Ini khusus untuk kepada ibu-ibu di luar sana untuk mengekalkan keluarga anda terlindung daripada bakteria dan juga kuman yang menyebabkan pelbagai penyakit. Jadi anda boleh ikuti pesanan daripada Sharifah Syahira dan keluarga. Jom kita dengarkan. Jom kita tengok. Dari mana ni? Bawa peluh-peluh. Siap ada bau lagi. Nah, ambil live boy ni. Mandi sekarang. Mami pun nak mandi juga sebab bau balik badan peluh penuh dengan kuman. Baik, Mami. Baik, Mami. Hai, Dede. Hai, udah. Kenapa? Bau badan siapa ni? Bau badan Kak Oda lah, Papa. Mana ada? Tak mandi lagi kat sini rupanya. Berpeluh-peluh daripada luar dengan kumannya kat sininya. Pergi mandi sekarang. Lari. Makcik Karat. Mami, kita dah siap. Wanginya. Badan rasa segar sangat. Sebab itulah Mami suruh korang guna Lifebuoy Multivitamin supaya korang terlindung dari kuman.
Itu dia, keluarga sihat, keluarga bahagia. Itu antara perkongsian untuk para ibu di luar sana. Okey, kita nak kongsikan ataupun kita nak mulakan topik akan kita bawakan hari ini yang mana berkenaan dengan hikayat perkahwinan. Betul, Tuan Fatin. Hari ini kita akan bincangkan ataupun sebenarnya kita nak sembang-sembang betul ke bahawa isteri ini adalah cerminan ataupun bayangan suami. Pada saya ini adalah simbolik betapa besarnya sebenarnya tanggungjawab seorang suami bukan sahaja untuk mendidik isteri tetapi juga untuk mendidik anak-anak. Bagaimana acuan itulah bentuknya kan orang kata. Betul, dan saya yakin yang mana kadang-kadang peranan ataupun cerminan suami ini dapat disalurkan kepada emosi isteri. Kalau emosi isteri tu bagus, emosi anak-anak pun juga baguslah orang kata. Betul. Tapi sebelum tu, kita ada TikTok nak kita kongsikan berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini, isteri bayangan suami. Jom kita tengok. Ku ingin kau jadi wanita mulia yang tahu harga budi dan hati seorang lelaki bernama Suami. 나는 어떤 줄 아니 편히 잠을 잘 수도 항상 편일 수도 없어 널 바라보다 점점 눈 가져가는 난 알긴 할까 죽을 것 같아도 Ada macam-macam ragam sebenarnya, tapi itulah antara manis, antara pahitnya dalam rumah tangga yang mana memerlukan peranan suami dan juga isteri untuk kita mengharmonikan rumah tangga. Tapi saya nak tanya Syira, Silakan. kalau kita bercakap mengenai isteri bayangan suami kan, apa agaknya antara perbuatan ataupun sikap awak ataupun sikap suami awak yang secara tidak langsung awak pun dah terikut-ikut? Okey, klise lah saya kata suami-suami ataupun para lelaki di luar sana. Maaf jangan marah Kalau para lelaki ni mereka dia ada masalah apa tahu, suka baju kita dah letak bakul. Kenapa mesti letak luar bakul? Okey. Kenapa tak letak bakul kan kita dah sediakan, kenapa tak letak dalam bakul? Tapi selepas berkahwin ni saya tak nafilah yang dulunya berada di luar bakul dah pun masuk ke dalam bakul. Mungkin itu antara sedikitlah kan antara cerminan aura ataupun cerminan daripada isteri kepada suami dan juga suami kepada isteri. Tapi Fatin, kalau nak katakan kita nak cari pasangan yang sepadan sentiasa pun tak best juga. Betul. Selalunya ramai di antara kita yang mungkin kahwin ataupun tertarik dengan pasangan mereka yang mungkin opposite dan juga bertentangan dengan sikap kita kan. Betul, Barulah sebab saling melengkapi kan. Betul, saya setuju. Sebab apa, kadang-kadang yang bertentangan ini itulah antara yang memberi kesempurnaan dalam rumah tangga. Kelemahan awak saya tutup, kelebihan awak saya ambil sikit. Macam itulah. Tapi kita akan berbicara panjang lagi berkenaan dengan isteri bayangan suami ini. Kita ada 3 tetamu kita di studio. InsyaAllah kita akan panjangkan soalan-soalan anda. Kalau anda boleh hantarkan di Facebook kami dan juga boleh singgah-singgah juga di TikTok kami. Okey, baik. Sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kita akan membayangi anda. Suami. wanita hari ini. Wanita hari ini. Sayang, dah lama sangat abang tak panggil Ida macam tu. Abang jangan ingat Ida ikut abang balik ni saya saja tau. Ida buat semua ni bersyarat. syarat apa sayang? Ida nak abang tinggal dekat rumah Ida. Ikut selama mana jumlah hari yang abang tak balik sebelum ni. Ida nak keadilan untuk Ida. Dalam masa yang sama, Ida nak abang solat balik. Mengaji. Sebab itu je kekuatan yang boleh selamatkan rumah tangga kita. Sayang, terima kasih sayang kerana maafkan abang. Itu dia sedutan drama Hati Tercarik Luka yang membawa kepada topik kita pada hari ini, iaitu isteri bayangan suami. Dan bercakap mengenai perkahwinan ini, Fatin, saya kira setiap suami dan juga isteri itulah, terutamanya suami, mereka ada matlamat sendiri bagaimana mereka mahukan seorang isteri itu dibentuk dan juga bagaimana mereka mahukan keluarga mereka dibentuk. Kita bercakap mengenai isteri bayangan suami, bukan suami takut bayang-bayang isteri. Jangan lain berbeza. Yang mana
Yang mana suami ni menjadi cerminan kepada isteri. Baik suami, baiklah isterinya. Bagaimana tahap kepimpinannya, mungkin itu juga memberi perubahan kepada isteri dan juga keluarga. Tapi kita nak bawakan, kita nak perkenalkan 3 tetamu istimewa kita di studio. Di sebelah saya, kita perkenalkan Kak Rosmah. Pindik je kat situ. Rosmah je. Dan juga Abang Kai. Apa khabar? Alhamdulillah. Nampak dia sedondon hari ini. Hijau. Sehati sejiwa. Betul. Dan di hujung sekali pastinya tak asing lagi Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku Perudi Motivasi. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat walafiat. Selesai teh tarik tadi, Doktor? Oh. Hilang haus. Itu memang kegemaran saya. Ya, ada masa kan. Kata sempat ni teh tarik sekejap. Okey. Dan apa pun kita nak bercakap mengenai isteri bayangan suami. Kita nak tanya kepada isteri terlebih dahulu. Boleh ke kalau kita bercakap mengenai isteri bayangan suami ni, apa fahaman Rosmah sendiri untuk topik kita hari ini? Sebenarnya kepada saya lah, melalui fahaman Rosmah sendiri, ibarat apa yang contoh yang terbaik yang suami boleh bagi kepada seorang isteri. Betul. Dan alhamdulillah lah sepanjang perkahwinan saya dengan Kai, tahun ini dah masuk tahun ke-16. Alhamdulillah. Okey. Jadi banyak benda yang saya sendiri belajar dengan Kai dan dia banyak membantu saya untuk menjadi seorang isteri, seorang ibu, seorang anak yang lebih baik. Alhamdulillah. Banyak benda sebab saya dulu masa kita zaman-zaman kita muda remaja, sekarang remaja sangat. Masih muda. Masih muda alhamdulillah. So masa zaman kita masa berkawan dengan dia pun, masa tu saya ada satu sikap yang cepat marah. Kita wanita kadang-kadang ada badan-badan dia kan. Tapi bila dengan Kai, dia banyak bantu saya untuk slow down, belajar untuk bersabar. Dan alhamdulillah memang sangat bantu saya. Banyak sangat, masya-Allah. Kejap, adakah personaliti Kai dan juga Rosmah bertentangan? Ya, bertentangan. Okay. Memang bertentangan sangat. Ini mungkin yang selalu berlaku. Ini mungkin selalu berlaku. Okey, tadi Rosmah ada katakan bahawa Rosmah sekarang lebih tone down, lebih sabar dan sebagainya. Mungkin saya boleh tanyakan kepada Kai juga, sejauh mana sebenarnya sifat ataupun habit ataupun kepribadian seorang suami ini dapat mempengaruhi isteri? Okey, bismillah. Okey, pada saya sebenarnya dia bukan 100% sebenarnya cerminan juga kepada suami, kepada isteri kepada suami. Pada saya tengok juga faktor dia punya cara membesar dia berbeza sebenarnya. Apa yang membezakan masa dia kecil, kita kena faham waktu lalu kecil dia. Maksudnya dia lalu berdikari pada kecil. Macam saya adalah family type. Saya membesar dengan memang dimanjakan dengan family ini manja. Macam dia kecil, dia dibesar dengan berdikari. Jadi kat situ saya tak boleh samakan saya punya part dengan dia punya part. Jadi berbeza kat situ. Jadi kita nak tackle atau kita nak menegur dia dengan cara yang angle yang sesuai. Kena tahu masa, kena tahu betul. cara. Sebab kita tahu dia punya tahap, dia punya mood dia berbeza-beza time tu. Jadi kat situ saya berkawan dengan dia, banyaklah saya tunjuk sini. Cakap, kalau titik angle ni, dia tak boleh. Jadi kita belajar macam mana cara dia. Tapi sebenarnya benda tu dialah cerminan tu dia sebagai satu tanggungjawab kepada kepimpinan suami sebenarnya terhadap isteri. Itu yang dikatakan isteri cerminan suami sebenarnya. Tapi pada saya bukan 100% lah. Dia kena ada reflect juga isteri juga terhadap suami. So dua-dua belah pihak kena main peranan jugalah pada saya. Okey, betul. Saya setuju. Kedua-dua peranan itu penting kan untuk kita dapat, yalah tadi macam kita cakapkan kekurangan suami, kita pun ada kekurangan juga. So sama-sama melengkapi. Tetapi Dr. Tengku, saya percaya yang mana isteri bayangan suami ini, dia bukan hari ini kita akad nikah, esok terus jadi bayangan ataupun cerminan. Dia melalui proses yang lama untuk kita sama-sama telan, sama-sama ada bergaduh sikit kan. Bagaimana doktor melihat situasi itu? Dia macam inilah, dia tidak secara mutlak nak katakan isteri ini bayangan kepada suami. Kalau kita lihat di luar sana, ada juga isteri-isteri yang ingkar kepada suami. Jadi oleh sebab itu kita kena lihat bahawa bila sebut isteri bayangan kepada suami adalah bagaimana isteri itu faham suami dia itu siapa, dan kemudian bagaimana suami pula memainkan peranan untuk mendidik isteri dia setelah dia ambil wanita itu daripada orang tuanya. Sebab watak, personaliti suami dan isteri mungkin sangat berbeza. Tetapi dalam masa yang sama, bukanlah itu sebagai satu alasan bahawa saya lepas tangan kan.
beruntunglah kalau katakan kita mendapat isteri yang telah dididik dengan cara yang sempurna oleh kedua ibu ayahnya. Maka sebab tu bila masuk saja dia dalam rumah kita, maknanya sebagai pasangan kita, terus dia dapat memainkan peranan sebagai isteri yang baik, yang bagus, yang bertanggungjawab. Kira lengkaplah package. Kan? Lepas tu boleh jadi ibu kepada anak-anak dan sebagainya. Syukurlah. Tetapi ramai juga yang mana bila dia dah berumah tangga, banyak perkara yang dia perlu bimbing, perlu betulkan untuk pasangannya. Ya, bukan saja isteri itu cerminan kepada suami, suami juga sebenarnya bayangan juga kepada isterinya. Kan dia boleh dua hala, sebab suami juga kena faham siapa isteri dia. Kadang-kadang kita lihat ada orang perkahwinannya yang mana isterinya lebih ada kedudukan, lebih berjaya dari segi akademik lebih tinggi. Jadi bila dia masuk ke dalam rumah tangga, dia nak kena jadi cermin kepada pasangannya, kan? Sebab mungkin isteri ni bos dekat satu jabatan, ketua, orang semua hormat. Macam mana dia kalau tiba-tiba takkan macam ni suami yang buat pilih, kan? Jadi oleh sebab itu suami juga perlu mainkan peranan untuk mengimbangi pasangan dia. Itu memerlukan ilmu lah. Ya. Untuk tak kata tak merendahkan diri suami juga. Okey, untuk kita lebih hormat pasangan sebenarnya. Dan saya suka sebenarnya bila Kai dan juga Dr. Tengku sentuh tadi mengenai bahawa kita ini sebenarnya dibesarkan dengan cara yang berbeza-beza. Dan mungkin saya ada nak tanya kepada Rosmah lagi bagaimana Kai dan juga Rosmah mencari titik tengah dalam mencapai penyelesaian dan juga kata orang muafakat itu sendiri. Tapi sebelum tu kita nak dengar juga kata-kata dan juga pendapat rakan-rakan kita di luar sana mengenai perkara ini. Jom kita dengar. Betul, saya setuju perangai kita ataupun mood kita dalam setiap masa tu akan mempengaruhi pasangan kita. Kalau pasangan kita tu sangat sensitif, bila kita tengok macam pasangan kita tengah marah ataupun kita sendiri tengah marah, kita tak boleh nak tunjuk perangai kita yang tak baik di hadapan pasangan kita. Kadang-kadang kita ni marah orang lain, tapi kita terbawa-bawa sehingga bertemu dengan pasangan kita dan akan mengakibatkan mood pasangan kita musnah ketika itu. Ya, betul. Bagi saya statement tu betul lah, sebab kadang-kadang kan kalau ada masalah dekat dalam rumah tangga lah, maksudnya dia akan efek dekat personality pasangan masing-masing lah. Contohnya kalau kita nak pergi kerja, lepas tu kita bergaduh kan, so benda tu memang akan efek personality kita, jadi macam muram, so jadi macam moody kan, so benda-benda tu akan efek lah. So far kalau boleh kita akan kena elakkan lah masalah-masalah macam tu. Pada pendapat Bella, betul. Sebab orang yang kelilingi kita ni mencerminkan diri kita juga. So apa yang vibe, energi yang orang pas dekat kita tu akan masuk ke kita dan kita pun akan keluarkan balik. Lagi-lagi dengan pasangan kita, sebab kita yang bersama dengan diorang setiap hari, setiap masa kan. Jadi apa yang kita dapat, kita akan serap dan itu yang kita akan keluar balik dekat orang. So be careful lah dalam memilih pasangan. Pilih yang positif, yang dapat mengeluarkan sisi-sisi baik dari dalam diri kita ni. Wow, Fatin, itu dia antara pengantin baru yang turut sama memberi pendapat mengenai topik kita pada hari tadi. Sebelum kita dengar pendapat rakan-rakan kita di luar sana mengenai perkara ini, saya ada sentuh bahawa kita ini dibesarkan dengan cara yang berbeza. Rosmah dibesarkan dengan cara penuh berdikari, betul? Dan Kai pula dimanja-manjakan katanya. Pastinya untuk kita buat keputusan, untuk kita kata orang mencapai kata sepakat tu mungkin ada sedikit bercanggah. Orangnya berdikari, orang ni pula manja. Jadi bagaimana untuk kita capai kata sepakat antara kalian berdua ni? Siapa nak jawab dulu? Macam saya dengan Kai, kami memang bersepakat untuk orang kata belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Sebab dalam perhubungan ni sebenarnya komunikasi tu yang memainkan peranan penting. Sebab kalau kita tak ada komunikasi dengan pasangan kita, contohlah kalau kita bergaduh ataupun kita terasa, dan kita wanita ataupun lelaki sama je lah, dia ada ego masing-masing kan. Kalau terasa sikit dia macam senyap je dengan harapan faham-fahamlah kita ni kena marah. Pujuk-pujuk lah kat sini. Kadang-kadang kita rasa macam cepatlah dia tak ambil tindakan pun senyap kita je. dah bagi ruang dah. Ya, tapi kadang-kadang kita kena faham juga situasi. Sebab contoh, saya bagi contoh kat diri saya sendirilah. Sometimes saya buat sesuatu perkara yang saya tak sedar yang membuatkan suami saya terasa hati. Dulu saya macam tak faham tahu perangai dia. Tapi bila lama-lama kan saya macam dia kalau dia senyap lama sangat kan saya dah macam
Saya lagi macam, apa saya buat tadi? Apa saya buat tadi? Ya, saya akan terus pergi dekat dia, saya akan terus tanya, sayang, awak senyap ni saya buat salah ke? Ya, saya minta, saya first thing first, saya harus akan cakap dengan dia adalah, saya minta maaf. Lepas tu saya akan tanya dia, yang saya buat apa tadi? Boleh tak beritahu? Mungkin saya terlupa. Tapi kalau saya tahu, kadang-kadang saya trigger tau. Saya macam, saya tengah borak-borak dengan dia, lepas tu saya tahu tadi saya ada kasar. Lepas tu saya tak terus minta maaf, tapi saya macam, tadi macam dekat kasar dengan dia. Tapi saya tengok dia dah senyap. So saya akan terus cakap dengan dia, saya minta maaf, tadi saya cakap kasar dengan awak. Saya tahu saya kasar, ada satu kataan je saya kasar tadi, tapi saya minta maaf. So benda tu sangat penting, sebab bila kita tolerate, kita boleh berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita, sebenarnya dia akan membantu untuk keharmonian. Memang kita ada ego, masing-masing akan ada ego. Tapi dalam rumah tangga, sebab bila kita dah bersetuju untuk berkahwin, kita bukan nak berkahwin untuk sehari dua, setahun dua. Selagi Allah panjangkan jodoh itu, selagi itu yang kita nak, selagi ada hayat kita lah. So sebab itulah seboleh mungkin kita dengan pasangan kita, walau macam mana pun kena ada turun ego masing-masing. Kalau ada perselisihan faham, kena duduk sit down baik-baik dan bercakap, berkomunikasi, bagi tahu apa masalah dan kita cari solution. Bukan kita membesarkan lagi. Dan paling penting, jangan masuk tepat hati. Even though family sekalipun. Okey, itu tips yang paling bermakna. Jangan cuba-cuba untuk nak dapatkan pandangan ke nasihat ke. Okey, tapi saya percaya apa yang dilakukan Rosmah sebenarnya, dia memberi impak juga kepada Kai. Secara langsung Kai pun macam tu juga. Kan kalau ada benda-benda tu terus, maksudnya kalau benda tu bagus ke, benda tu baik ke, Rosmah adalah orang pertama yang Kai akan ceritakan. Setuju? Ya, betul. Betul. Okey, masa kita awal perkahwinan tu, kita dah cakap dah komunikasi sangat penting. Apa-apa komunikasi. Sebab tu kita orang ada satu kita mesyuarat agung. Kita ada me time kita bersama kan. Jadi kat situ perkara biasa untuk saya, bukan perkara biasa untuk dia. Okey, contoh benda tu kadang-kadang benda tu nampaknya simple tapi sensitif untuk kita sebab kita dibesarkan dengan keluarga yang penuh kasih sayang, celebrate everything semua. Dia tidak. Jadi benda tu salah satu dia kena masuk dalam keluarga dia, macam ni. Jadi kita kena faham pula style dia macam mana pula. Jadi kat situ komunikasi sangat penting. Kita bercerita apa yang kalau kita, dan satu lagi pula memang cakap saya ego tadi. Lelaki memang kita sebagai pemimpin rumah tangga, jadi kita kena turun juga ego kita sebenarnya. Maksudnya lagi segi pendapat, teguran daripada pasangan kita. Sebab ialah kadang-kadang kalau kita tak semestinya kita nak tegur je, kita perlu ditegur juga. Kadang-kadang nampak fizikal dia lelaki yang hebat sebenarnya, tetapi sebenarnya kita lemah sebenarnya. Sebab tu kalau cengeng ke? Memang bukan saya. Kalau kita tengok semua lelaki je tu, contohlah kalau kita demam kan. Perempuan dia demam, dia punya energy dia kuat. Lelaki demam mengengek sepanjang masa. Ini saya setuju. Saya ingat saya tau. Lepas tu kenapa pegang saya ni? Saya ingat saya je. Tapi bila saya tengok sekeliling saya, sama je lelaki macam itu. Jangan ego lah, jangan ego lah. Bak tu betul. Betul macam mana? Bak tu. Macam nak tambah je silakan. Memang tak dinafikan lah. Sebenarnya orang perempuan memang iron lady lah kan. Dia boleh buat semua benda, sakit pun boleh tu. Kan kalau kita tengok rajin puasa, rajin bangun malam, orang perempuan lebih kan. Orang lelaki ni kalau sakit tu dia punya bukan saya rasa bukan apa nak manja je. Nak perhatian. Nak tak celai awal. Sebab saya diajar benda kecil tu kan. Kalau apa mak ngengeng kan. Nak angkat air pun cik. Cuma satu benda yang saya nampak lah kan, untuk kita sebenarnya daripada awal masa sebelum berkahwin pun memang terbaik kalau kita boleh cari yang sekufu akan yang sama kan. Macam Kai dengan Rosmah misalnya, sekufu dia dua-dua artis kan, jadi saling memahami dan sebagainya kan. Dan dalam perjalanan sebuah rumah tangga tu, untuk kita sesuai menjadi pasangan tu, untuk supaya kita menjadi cermin kepada pasangan, kita kena cepat belajar. Cepat belajar. Sebab apa? Sebab kita kena cepat kenal pasangan kita. Kita kena cepat tahu. Sebab pasangan kita ni mungkin dia daripada satu keluarga yang ada nama. Jadi kita kena masuk macam mana dengan keluarga yang ada nama. Mungkin kita masuk daripada pasangan kita daripada keluarga bawahan yang pendapatannya biasa-biasa kan. Jadi macam mana kita nak sesuai dengan pasangan kita yang macam tu juga. Sebab kita kena fikir bahawa mereka ini, cara mereka dibesarkan mempengaruhi
cara fikir, mindset mempengaruhi tingkah laku. Jadi oleh sebab itu bila dah berkahwin, ada mungkin perkara-perkara yang kita belajar dulu, yang kita learn dulu, kena unlearn. Kita kena keluarkan, kita kena relearn benda-benda yang baru. Jadi sebab itu learn, unlearn, relearn ni adalah satu cara yang sangat penting dalam kita mendirikan rumah tangga. Jadi sebab saya kata kena cepat belajar. Okey, maksudnya Dr. Tengku, kita kena pandai sesuaikan diri dalam bukan sahaja kita, sebab kita bukan sahaja kahwin dengan pasangan tetapi juga dengan keluarga dia, betul? Betul. Okey, baik. Dan bercakap mengenai suami cerminan isteri, maafkan saya terbalik, isteri cerminan dan juga bayangan suami ini sebagai seorang isteri yang dah pun mendirikan rumah tangga selama 16 tahun. Mungkin Rosmah ada sedikit pengalaman ataupun nasihat sebab apa tahu dekat untuk wanita-wanita ataupun para gadis di luar sana bahawa untuk carilah suami yang kata orang yang ada ciri-ciri suaminya, sebab bukan saja nak jadi suami tetapi juga nak jadi ayah kepada anak-anak kita. Okey, macam saya kalau sebab jodoh pertemuan ni semua di tangan Allah. Kadang-kadang pada kita itulah yang terbaik buat kita. Tapi walau macam mana pun sebab buat jodoh ni kalau kita nak memilih, kita nak mencari, kadang-kadang kita mencari kita tak jumpa. Betul. Cari yang kita nak ke? Kadang kita cari kan, kita cari tapi kita tak jumpa pun. Sebab kadang-kadang mungkin kerana kita terlalu memilih. Kan kita terlalu memilih. Kadang-kadang ada juga yang dalam mindset macam doktor cakap, dalam mindset dia kalau wanita pula ada setengah, saya kalau boleh saya nak cari orang yang dah kukuh kedudukan dia. Ada juga. Tapi kena fikir juga sebenarnya kalau kita nak cari orang yang kukuh kedudukan dia pun, adakah kukuh untuk kita esok nanti? Belum tentu sebenarnya. Tapi kalau Allah dah hadirkan seseorang yang boleh memahami kita, orang yang boleh membantu kita menjadi orang yang lebih baik masa-masa dalam perhubungan sekalipun, belum lagi berkahwin tapi masa dalam perhubungan tu dia dah boleh membantu kita menjadi orang yang lebih baik. Makanya pada saya kadang-kadang Allah hadirkan orang itulah untuk yang terbaik buat kita. Sebab sepanjang saya berkawan dengan Kai, sebelum saya berkahwin pun, dia dah banyak bantu saya untuk menjadi orang yang ubah sikap pada yang lebih baik. So dalam perkahwinan, saya terus belajar lagi sampailah mampu untuk menjadi seorang isteri, ibu yang terbaik untuk anak-anak. Bukanlah kata saya ini sangat terbaik, tidak. Tapi sentiasa belajar. Sebab saya pun manusia. Kadang-kadang akan ada kelemahan di sana di sini. Kadang-kadang ada hari-hari yang kita letih pun, kadang-kadang hijau juga. Betul. Sebagai seorang ibu, kita tak boleh nak cakap kita perfect. Sebab kita adalah seorang ibu dan kita adalah seorang manusia biasa. Dan seboleh mungkin kita mencuba untuk menjadi ibu, isteri yang lebih baik. Sebab saya masih lagi ada mak, jadi menjadi anak yang lebih baik. Jadi sentiasa orang kata menjaga keharmonian itu bukan sekadar dengan suami kita, dengan anak-anak, dengan mak kita, dengan adik-beradik kan. So benda tu semua yang sentiasa saya letakkan dalam fikiran saya, walau macam mana pun untuk menjadi seorang yang lebih baik, kita kena jaga semua perhubungan ini dengan sebaik mungkin. Dan kalau ada masalah dalam family pun, saya kalau adik-beradik ada masalah ke apa pun, saya tak masuk campur sebab bukan urusan saya. Kecuali benda tu melibatkan kita, baru kita cari solution. Tapi kalau tak melibatkan saya, selalu saya cakap dengan adik-beradik saya, cari solution awak. Apa yang terbaik awak boleh buat. Akak tak boleh bantu. Sebab bukan kaitan mungkin memberikan kata-kata semangatlah. Ya. Biasanya saya akan cakap dengan adik-adik saya, kalau korang ada masalah, bercakap dengan pasangan korang. Korang jangan diam, faham ego masing-masing kan. Tapi lagi dibiar, lagi panas, lagi lama akan jadi lain. Banyak sebenarnya yang daripada Rosmah, keterbukaan dalam menimba ilmu mengenal pasangan dan juga merapatkan diri dengan adik keluarga. Mungkin itu juga memberi ketenangan juga untuk Rosmah kan? Alhamdulillah, sebab saya baik both side. Okey. Ini ada komen kita nak raikan juga, ini daripada Munijah Ahmad Kamsi. Sebenarnya dalam sesebuah rumah tangga, suami isteri hendaklah saling faham, memahami dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Keduanya boleh menjadi bayangan pasangan masing-masing. Bukan bayangan isteri je sebenarnya. Kedua-dua bayangan pun kadang-kadang tak ikut pun keluar, tapi bayangan isteri tu ada. Betul. Ada lagi satu, Cira. Okey, dan satu lagi daripada Alex Fantastic. Dia punya komen ni pun memang fantastik. Kenapa? Bayangan isteri di mana-mana walaupun isteri tiada di depan mata. Wow, ini bahaya. Okey. Dan mungkin kita nak tanyakan kepada Kai juga. Ada juga senario yang mana pasangan suami ini sebenarnya dia melihat di media sosial. Dia tengok antara perkongsian-perkongsian berkenaan dengan individu tersebutlah, dia tunjukkan telefon itu kepada isteri. Dia tunjukkan untuk isteri tu kata apa? Mencontohi peribadi. Adakah itu wajar, Kai? Walaupun itu adalah satu idea untuk kebaikan, tapi itu wajar atau tidak? Kita sebenarnya tak perlu nak comparekan orang lain dengan kita sebenarnya. Sebenarnya saya cakap dengan dia, kalau
apa saja berlaku di luar rumah tangga orang di luar sana, kita jangan bercampur. Saya cakap dia jangan bercampur sebab kita tahu dia punya kesan ataupun dia punya sebab dia kenapa macam itu kan. Kita tak tahu sebab kita tak berada di kasut mereka. Jadi sebenarnya kadang-kadang itu adalah asbab untuk dia lebih akrab lagi sebenarnya. Kalau kita tengok kan apa-apa berlaku kan lepas tu dia lebih akrab sebenarnya. Orang yang bercerita tu dia orang yang lagi masalah sebenarnya kan. Betul. Jadi kita nak ambil tahu sebenarnya. Dan pada saya tak wajarlah kalau kita nak menunjuk sebenarnya sebab kita ada pasangan kita cuma belajar daripada mana yang kita nampak baik sebenarnya dan kita sampai kepada kita punya sebab kita doktor cakap dia relearn. Ini sangat penting sebenarnya. Dan pada saya suami atau lelaki ni dia kalau dia rapat dengan ibu dia macam dia akan ada satu kasih sayang kat ibu dia. Once bila ibu dia tidak ada dan meninggal dunia, kat situ dia akan 100% kat isteri dia. Saya ada good son make a good husband. Jadi betul saya cakap sebab saya selepas 2018 saya kehilangan ibu saya 2015 saya lebih terus rapat dengan dia. Jadi 100% apa yang saya cerita kasih sayang saya dulu ada dengan ibu tapi dengan isteri terus. Sebab saya cakap dengan dia awak kena faham sebab dia lain dia berdikari. Ya sebab saya punya rapat dengan ibu kalau saya nak punya sekolah pun saya call ibu. Umi saya. Boleh call tim. Boleh call tim. Saya cakap saya call. Nak balik hari ni tak larat nak pergi sekolah. Okey. Saya punya kawan. Ya betul kau punya sekolah. Maksudnya kat situ saya cakap saya nak balik tapi kita punya rapat dengan ibu. Jadi apa saja sebab arwah mak cakap apa saja kau buat kau kena beritahu. Betul. Kau kena ikhlas atau kau kena jujur. Jadi kita jujurlah. Jadi dia tak marahlah tapi betul lah pergi sebab ada sebab kita balik tu kan. Jadi benda tu saya cakap dia awak kena faham situasi dan yang kita sebelum kita kawan tu bila saya bagi dia teguran tu dia boleh menerima walaupun keadaan dia tengah baran ke apa time tu tapi dia cakap dia boleh terima. Jadi maksudnya kita boleh didik. Kita berdidik dan boleh teruskan hubungan itu. Itu ialah saya nampak. Okey baik, saya suka bila Kai kata jangan seronok dengarkan jangan bandingkan pasangan dan sebagainya. Mungkin di akhir perbincangan ini juga mungkin sedikit kesimpulan yang boleh dibuat Dr. Tengku Asmadi, silakan. Okey, pertamanya sekali pasangan orang. Jadi janganlah nak banding-banding, janganlah nak tunjuk pula gambar ni tengok orang ni buat apa sebab yang di media sosial ni sebenarnya yang ditonjolkan hanya sebahagian kecil saja daripada keseluruhan kehidupan. Betul. Kan nampak perfect sebenarnya di belakang huru-hara pun kita tak tahu kan. Dia tak perlulah kan. Apa yang kita kenal pasangan kita itulah kita kena ambil. Dan untuk kita kata cerminan atau bayangan ni dia bukan sahaja dari segi orangnya tapi kita kena faham dari segi pertama dari segi cara bawa diri. Kan berpakaiannya kan kemudian dari segi cara bercakap kan cara kita dengan orang sosial interaksi kita dengan orang kan kalau kita suami kita orang yang baik-baik takkan kita nak buat satu perkara yang kita takkan isteri macam tu perangai kan kalau suaminya seorang ahli agama takkan kita buat sesuatu yang mungkin orang kata macam ni ke isteri seorang ustaz kalau seorang suami itu seorang pendidik kan takkan si isteri mulutnya lancang jadi kita bayangan ini maknanya merangkumi keseluruhan sebab orang akan tengok kalau kita ni sebagai isteri kita dilihat sebagai tak sehaluan dengan tak seiring dengan apa yang suami kita maka orang akan lihat bahawa suami gagal didik atau bimbing isterinya. Balik suami juga yang kena. Sebenarnya itu tugas bersama. Itu saya rasa rumusan yang paling tepat dan juga memberi manfaat juga kepada luar sana yang mana kita perlu jalankan peranan masing-masing mahu isteri ataupun suami. Kerana apa? Kadang-kadang bayangan itu memberi kesan kepada kepribadian. Betul tu Fatin. Kalau kita bukan saja bawa nama kita tetapi kat luar sana cara kita bercakap, cara kita berpakaian, kita juga membawa image kepada pasangan kita. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada ketiga terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita nak berhenti berehat seketika. Ada jangan ke mana-mana. Ya. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Anda masih lagi bersama kami di Wanita hari ini untuk hari Jumaat ini, hari yang paling sesuai untuk kita memberi sedikit pemberian ataupun rezeki kepada mereka yang memerlukan. Dan hari ini kita bawakan selaku pendakwah bebas Ustazah Nur Hidayah Muhammad Kamil bagi menceritakan berkenaan dengan pencarian dana pembinaan masjid. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat. Sihat apa adanya? Sihat Alhamdulillah. Berkenaan dengan topik kita hari ini, kita nak juga tanyakan kepada Ustazah kan berkenaan dengan kalau kita bercakap mengenai isteri cerminan suami. Bagaimana sebenarnya dengan
suami yang baik mendapatkan isteri yang tidak baik atau sebaliknya, Ustazah? Baik, terima kasih Fatin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton WHI pada hari ini, ya, kalaulah kita ada situasi ataupun perkara sebegini, suami dah baik dah, tapi isteri pula tak dengar kata atau tak taat ataupun sebaliknya, dan ini boleh jadi satu ujian dalam perkahwinan atau rumah tangga. Jangan kita lupa dalam Al-Quran Allah disebut dan rakamkan beberapa kisah. Antaranya bagaimana suami yang baik, yang soleh dapat bimbing isteri, tapi Allah uji dengan isteri yang tak taat dan tak dengar kata. Siapa? Itulah kisah Nabi Nuh dan juga Nabi Lut alaihissalam. Ataupun pula mungkin dalam kalangan penonton ketika ini ada yang isteri baik dah, dengar kata, solehah, tapi dapat pula suami yang panas baran, zalim dan sebagainya. Dan jangan kita lupa dalam Al-Quran ada kisahnya Asiyah bintu Muzahim yang bersuamikan Firaun. Jadi kalau kita sebutkan tentang perkara ini, isteri bayangan suami, jadi persoalannya adalah bagaimana sebenarnya untuk kita urus perkara ini supaya kita dapat terus berhadapan dengan ujian ini dengan kuat. Maka untuk bagaimana hari Jumaat, untuk menguruskannya? Ya, jadi bagaimana untuk menguruskannya pada hari Jumaat yang penuh barakah ini? Jom sama-sama. Saya nak kita sama-sama untuk memudahkan urusan orang lain supaya Allah mudahkan urusan kita dalam menempuh apa juga ujian kehidupan dalam rumah tangga. Antaranya adalah Jumaat penuh barakah ini, jom sama-sama kita mudahkan urusan orang dengan antaranya sedekah, wakaf dan infak, khususnya untuk pembangunan Masjid Saujana KLIA. Dan para penonton, masjid ini perlukan dana sebanyak 20 juta ringgit Malaysia, dan 20 juta ringgit ini untuk dibangunkan semua masjid yang dapat menampung lebih 4,000 orang jemaah. Dan bukan itu sahaja, kelebihannya sangat banyak, adanya perpustakaan, dewan seminar, bilik tetamu dan juga kemudahan untuk musafir. Dan kita tahu kedudukan masjid ini sangat strategik berada di antara laluan KLIA. Sebab itu para penonton, jom sama-sama kita menjadi salah seorang penyumbang kepada 20 juta ringgit Malaysia yang diperlukan supaya akhirnya masjid ini dapat direalisasikan dan dapat dibangunkan. Kerana apa? Para penonton, masjid ini perlu disegerakan kerana antaranya pertama, masjid yang terikat tidak lagi dapat mampu menampung kepadatan penduduk yang semakin bertambah. Dan yang kedua, masjid ini juga yang terikat jaraknya lebih kurang 20 hingga 30 minit jarak perjalanan. Bayangkanlah. Sebab itu masjid ini perlu disegerakan supaya dapat memberi kemudahan kepada orang ramai, masyarakat setempat dapat menunaikan solat Jumaat dan solat fardu 5 waktu dengan mudah. Jadi jom kepada semua penonton WHI, moga-moga dengan asbab kita mudahkan urusan orang, kita wakaf dan sedekah khusus pada hari Jumaat ini, Allah berikan kemudahan kepada kita dalam menempuh apa juga ujian dalam keluarga, antaranya pada pasangan, anak-anak dan sebagainya. Moga-moga jom kita dapat menyumbang kepada dana pembangunan masjid sebanyak 20 juta ringgit Malaysia, insya-Allah semampunya pada hari Jumaat yang penuh barakah. Insya-Allah moga-moga saya yakin masjid ini dapat direalisasikan dan dana yang kita mahukan dapat disegerakan, insya-Allah. Insya-Allah. Seperti yang tertera ni, mungkin anda boleh hulurkan bantuan seperti mana yang telah dikongsikan di paparan skrin anda. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi atas perkongsian daripada Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil berkenaan dengan manfaat untuk kita bersama pada hari Jumaat ini. Dan kita nak terus bersama dengan Syira. Kabarnya ada perkongsian daripada Syira. Silakan. Fatin, untuk minggu ini juga saya kira ramai dalam kalangan adik-adik kita yang menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM telah pun menduduki beberapa kertas peperiksaan dan juga akan berlangsung beberapa lagi kertas peperiksaan. Dan untuk itu, ini dia kakak nak kongsikan kepada anda semua. Saksikan PTTI Pecutan Akhir SPM setiap Sabtu dan juga Ahad jam 10 pagi di saluran NTV 7. Masih tidak terlambat untuk anda skor SPM, banggakan ibu bapa dan buktikan yang terbaik dengan skor A sebelum menyesal apabila keputusan keluar nanti. Mudah faham, senang skor SPM bersama PTTI. PTTI terbukti melahirkan murid paling ramai mendapat semua A yang diiktiraf oleh Malaysia Book of Records. Layari ptti.my sekarang untuk program selikoh saat akhir SPM. PTTI Tuition, better results. Okey, itu untuk adik-adik kita yang menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Jangan lupa pecutan terakhir anda. Dan hari ini banyak yang kita telah perbincangkan dan sebentar tadi juga kita telah bincangkan betapa kekurangan suami melengkapi kelebihan isteri dan juga kelebihan isteri melengkapi kekurangan suami, dan bercerita mengenai kekurangan ini sebenarnya bukanlah satu penghalang untuk kita berjaya, untuk kita bahagia. Untuk itu ada sesuatu yang kami nak pertontonkan kepada anda. Silakan.
Meskipun kelihatan berbeza, Nur Syahira tidak merasakan kekurangan yang ada sebagai penghalang untuk menggapai impiannya memiliki ketinggian 124 cm. Gadis ini berjaya menamatkan pengajiannya dalam bidang media digital. Time umur sekolah tadika, time 6 tahun macam tu, saya ada masalah tulang. Mulanya saya tak tahu pun ada masalah tulang sebab bila nak turun pergi tadika tu dia ada satu bunyi yang bunyi macam tulang saya patah tu masa nak turun tangga. Lepas tu find out tulang saya ni ada agak lembut sedikit daripada orang biasa. Penerimaan rakan-rakan alhamdulillah. Mula-mula dia macam tengok rendahnya dia. Tapi saya anggap macam benda tu dah biasa sebab dari kecil pun saya dah orang tengok macam kira kita dah mindset kita tak apa, biar kita ni jadi diri sendiri je. Sentiasa berfikiran positif dan tidak mengenal erti putus asa. Dia tidak mahu menjadikan dirinya sebagai alasan untuk meraih simpati tanpa berusaha terlebih dahulu dan mendapat sokongan daripada keluarga serta rakan-rakan membuatkan dirinya lebih yakin untuk menempuhi cabaran hidup. Banyakannya yang bagi semangat ibu bapa saya, saudara mara banyak bagi nasihat. Kadang-kadang kita ni mesti ada kekurangan kita. Mesti ada kekurangan tu mesti ada kelebihan. So jadi diri sendiri. Kelebihan dia ada, kekurangan dia ada. Tapi Allah tu Maha Kaya. Ada kurang, ada kelebihan dia. Kita tak tahu masa depan dia macam mana kan. Itu je lah. Itu harapan saya. Dia berjayalah daripada berjaya dari sekali apa yang dia ceburi. Gaya dia tu macam orang besar kan, orang dewasa. Macam make up apa semua tu. Jadi yang lain tu tak adalah dia orang body shaming apa semua, tak ada. Sebab sekarang ni rasanya dia orang ramai di luar sana dah mungkin memahami kan keadaan macam Syira ni yang macam kekurangan fizikal kan. Tak ada beza pun. Dia dengan kita orang sama. Dia kelebihan dia dia orang tak nampak kekurangan, kita orang nampak kelebihan pada dia. Jadinya kita orang dia pun menjadi sumber inspirasi kita orang lah dekat kolej sebab semangat juang dia, even dia sakit macam tu pun dia still tak give up untuk teruskan perjuangan dia. Kita ni setiap orang mesti ada kekurangan kelebihan masing-masing. Jangan terlampau fikirkan orang apa semua, be yourself. Kadang-kadang kita rasa tak bersyukur tu pun salah satu asbab yang kita tak boleh nak yakin, jadi yakin. So sentiasa bersyukur apa yang Allah kurniakan dekat kita dan jadi diri sendiri. Berkat doa dan usaha keras pasti akan membuahkan hasil. Semoga kisah ini mampu menyuntik semangat buat wanita untuk lebih berani menghadapi realiti kehidupan. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
sesuai lah untuk hari Jumaat, hujung minggu ni kalau mungkin nak merencanakan sesuatu aktiviti untuk keluarga, apa kata kita contohi perkongsian di TikTok tu. Seronok lah kan, boleh gelak sama-sama dengan sisi keluarga kan, kumpul ramai-ramai untuk hujung-hujung minggu ni. Baiklah, selesai sudah tugasan kami berdua di hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini. Kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua penonton setia kami yang sudi berkongsi pelbagai cerita untuk kami kongsi, untuk kami bacakan dan sebagainya, dan kami harapkan juga bahawa apa yang kita bincangkan untuk hari ini semuanya mendapat manfaatnya. InsyaAllah lah kita sama-sama lah untuk mengingatkan antara satu sama lain, turunkan ego dan juga berlapang dada untuk menerima nasihat ataupun teguran. Itu mungkin sedikit banyak dapat membina kepribadian kita juga. Sama-sama untuk kita sebarkan kebaikan untuk seisi keluarga. Okey, dan minggu depan hari Isnin kita akan bawakan topik iaitu viral untuk marketing. Ini sekarang ni saya rasa menjadi-jadi. Betul, menjadi-jadi. Kita tekan je dekat link, rupanya ada link lain untuk kita beli barang dan sebagainya. Saya rasa marketing tu perlu, tetapi janganlah orang kata berlebih-lebihan. Kerana apa? Dia viral kan. Benda tu akan selamanya akan ada dalam konten tu kan. Tapi kita akan bincangkan hari Isnin nantilah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik, kami berhenti di sini. Bukan berhenti rehat, kami berhenti di sini. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Jaga diri. Jaga diri anda. Assalamualaikum. Oh, nak rehat dah. Masih kekalkan adanya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tak berani pendidik.